Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tersambung perbincangan tentang kelahiran firqah dan mazhab dalam masyarakat Islam. Adapun para ulama generasi awal, kalangan as-salaf, yakni kalangan kurun yang pertama, kedua dan ketiga hijrah, berkhilaf dari segi fiqh siasah dalam perkara khilafah, termasuk di kalangan ahli bait adalah bermazhab salafi yang akidahnya. Dan zaman selepas generasi salaf pula ada yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah akidahnya, Syiah politik dan fiqhnya. Dan ada pula yang tidak bermazhab Syiah, tetapi mereka menyokong ahli bait dari segi politik. Kita perlu membedakan di antara masalah faraq politik dalam Islam, masalah akidah, cabang akidah, dan masalah fiqh. Di sana terdapat ulama-ulama yang Syiah politiknya tetapi akidahnya salaf. Dan ada yang akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang fiqhnya mazhab Ahli Sunnah, tetapi politiknya mendukung Sayyidina Ali. Dia bukan Syiah. Mendukung Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, yang dizalim, ditekan dan disinggah di zaman Umayyah. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau, sehingga terkeluar dari akidah yang benar, dihukum bukan Islam. Itu satu hukuman yang salah. Bukan lagi hanya perkara khilafiyah yang dianggap berkait dengan rukun-rukun. Di sana tak dinafikan adanya kalangan Syiah, kalangan Khawarij dan sebagainya akan kita baca, yang melanggar rukun-rukun dan asas-asas akidah seperti Ismailiyah, Bayaniyah dan lain-lain. Kerana ada yang melampau sehingga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai rasul dan menjelmanya Tuhan ke dalam diri Sayyidina Ali, dan bermacam-macam penyelewengan yang lain. Ada pula yang tenggelam di dalam kejahilan, yang perlu diselamatkan secara ilmu dan hikmah. Terdapat kalangan mereka yang berlaku ketelanjuran kerana kejahilannya. Perlu ditangani dengan bijaksana. Di kalangan yang dinamakan Khawarij juga, ada yang sederhana seperti golongan Ibadiyah. Bahkan ada kalangan ulama yang menegaskan mereka sebenarnya adalah pengikut ulama tabi'in yang berilmu dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhu yang masih hidup di zamannya, seperti Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'sa Jabir bin Zaid yang menentang kezaliman di kalangan Khalifah Umayyah. Adapun gelaran Khawarij terhadap mereka hanyalah fitnah politik di zaman itu.
kerana mereka bukan yang melampau sehingga meminda dan membatal hukum syariat, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak seperti itu. Mereka tidak seperti yang melampau, seperti golongan Azariqah, Ajaridah dan lain-lain yang akan kita baca insya-Allah. Bahkan riwayat-riwayat mereka ini disebut dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh. Berlakunya kekhilafan juga disebabkan kerana kedudukan yang jauh dengan pusat perkembangan ilmu di antara satu sama lain, tanpa alat perhubungan dan mendapat maklumat yang tepat seperti di zaman ini. Perlu diketahui juga ramai yang terpaksa berhijrah, menyelamatkan diri daripada buruan beberapa pemerintah Amawiyah dan Abbasiyah yang zalim dan kejam di zamannya, yang memburu ahli bait, keluarga Rasulullah SAW yang dikira ancaman kepada pengaruh dan kuasanya, menyebabkan mereka jauh daripada bandar yang menjadi pusat pengajian. Adanya para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in menyebabkan tersasul kerana kejahilannya. Di sana terdapat hadis-hadis yang banyak menyatakan bahawa Rasulullah SAW menangis di hadapan para sahabat, menyebut ujian yang akan dihadapi oleh keluarganya selepas kewafatannya. Ini kemalangan berlaku dalam sejarah umat Islam yang perlu kita pahami dalam kita membahaskan tentang mazhab-mazhab ini. Kerana terdapat tekanan yang sangat dahsyat terhadap keluarga Nabi SAW oleh kalangan khalifah Amawiyah dan Abbasiyah yang menegakkan pemerintahan mereka dengan zalim, menganggap keluarga Nabi adalah ancaman, sehingga sanggup membunuh keluarga Nabi, memenjara, meracun dan sebagainya. Dan di sana ada ulama-ulama yang mempertahankan keluarga Nabi, seperti Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah yang mempertahankan keluarga Nabi SAW yang diunyanya, yang dizalimi oleh khalifah-khalifah ini. Bahkan di sana ada ulama-ulama yang tabi'in yang menyembunyikan diri, seperti Sufyan al-Thawri. Seorang yang terkenal, Sufyan al-Thawri ini terkenal di kalangan salaf dan ada mazhab dia sendiri sebelum mazhab 4. Ada mazhab Sufyan al-Thawri. Dia adalah ulama tabi'in yang tersuhur. Dia menentang Khalifah Umayyah, yang keluar Khalifah Abbasiyah yang menindas keluarga Nabi SAW. Sa'id bin Jubair menentang Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah, sehingga dipancung lehernya. Dia bukan Syiah. Dia membela keluarga Nabi SAW. Ini tak dianggap Syiah mesti kerana berlaku kezaliman terhadap keluarga Nabi. Menyebabkan ada yang menyembunyikan diri, berhijrah tempat-tempat yang jauh. Di zaman itu tidak ada alat-alat perhubungan yang mudah. Sedangkan pusat perkembangan ilmu di bandar-bandar yang terkenal seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah dan lain-lain, di Yaman, di Syam, di Mesir, ada pusat ilmu yang dipimpin ulama para sahabat radhiyallahu anhum. Bila ditindas, menyebabkan ada yang tak belajar, yang tak mengaji. Bila tak mengaji, memberi pandangan sendiri. Ini menyebabkan berlakunya kau-kau yang dhaif. Ada yang dhaif yang dianggap dhaif dari segi porok sahaja. Dan ada yang tersasul. Ini perlu kita tapis dengan cara yang terperinci. Perlu kita kaji dengan mendalam, dan kita kena sedar bahawa peristiwa menzalimi keluarga Nabi tidak boleh dipandang ringan oleh umat Islam. Bukan sahaja kalangan Syiah, termasuk kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perlu dipahami betapa syahidnya sahabat muda Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma
yang menentang kerajaan Umayyah selepas syahidnya Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan daripada mazhab Syiah, dan ayah Zubair pula syahid dalam fitnah peperangan Al-Jamal. Ini perlu dipahami. Bagaimana Zubair bin Awam dengan Talhah keluar bersama dengan Ummu Aisyah radhiyallahu anha berperang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali kerana salah faham dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Kemudian mereka berundur. Dan apa yang menarik ialah Abdullah bin Zubair, anak Zubair ni, sahabat yang muda. Abdullah bin Zubair ni sahabat, bukan calang-calang. Mengambil langkah menentang kerajaan Umayyah. Selepas cucu Nabi dibunuh oleh kerajaan Umayyah, Abdullah bin Zubair memimpin penentangan, menguasai Hijaz dan berperang dengan Umayyah sehingga dia bunuh syahid dalam perang yang terkenal, menjadi bencana pada umat Islam. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat alim yang muda di zaman Rasulullah SAW, yang menengkeng seorang jemaah haji yang datang daripada Iraq, bertanyakannya hukum darah nyamuk. Abdullah bin Umar ialah sahabat yang tinggal di Mekah, menjadi rojokan penduduk Mekah dan sekitarnya. Di musim haji, mereka bertemu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ulama sahabat yang masih ada. Kerana beliau muda di zaman Nabi SAW, mewarisi ilmu zaman Nabi, menjadi tempat bertanya. Dalam satu kisah, seorang jamaah haji daripada Iraq bertanya Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk yang pecah di baju. Apa hukum? Abdullah bin Umar menengkeng. Kamu tanyakan aku. Kamu dari mana? Dari Iraq. Orang yang tanya dari Iraq. Kamu tanyakan aku hukum darah nyamuk. Mengapa kamu tidak tanya hukum darah cucu Nabi Husain yang dibunuh dan dipancung di Iraq? Menunjukkan orang Islam memandang remeh pembunuhan cucu Nabi. Duduk bahas pasal hukum nyamuk, darah nyamuk pecah di baju. Dahsyatnya keadaan orang Islam di masa itu. Begitu juga dengan kedatangan pengaruh falsafah oleh penterjemahan di zaman Abbasiyah. Ini satu hal pula. Zaman Abbasiyah berlaku penterjemahan. Asalnya menterjemahkan buku-buku sains ke dalam bahasa Arab untuk menambahkan ilmu duniawi bagi orang Islam. Tiba-tiba diterjemah sama buku-buku falsafah. Berterjemah buku falsafah, maka menggunakan akal. Bincang tentang akidah, menggunakan akal. Meninggalkan nas, Quran dan hadis Nabi SAW. Maka timbullah kecelaruan pemikiran akidah yang dipengaruhi oleh falsafah. Di zaman Abbasiyah, munculnya golongan Mu'tazilah, Jabariyah. Di kalangan ahli sunnah, tumbuhnya aliran salaf dan khalaf. Kalangan ahli sunnah pula, ada aliran salaf dan khalaf. Aliran khalaf ini ialah golongan ahli sunnah yang berdebat dengan Jabariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Golongan salaf ni, dia pakai ayat Quran. Tak mampu nak berdebat, pakai ayat Quran saja. Maka lahirlah kumpulan yang berdebat. Kalangan ahli sunnah yang menentang Mu'tazilah dan Jabariyah, yang mencipta ilmu kalam. Nama pun ilmu kalam. Kalam ni ilmu banyak cakap, banyak berujar tentang sifat-sifat Tuhan. Yang berpecah pula kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah pengikut Abu Mansur al-Maturidi yang akan kita baca. Dan Abu Hasan Asy'ari ini pula ada 3 peringkat dia. Yang pertama, dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Yang kedua dengan ilmu kalam, menggunakan mantik dan falsafah untuk berhujah dengan Mu'tazilah. Yang ketiga, dia kembali ke pandangan salaf, berpegang pada zahir ayat-ayat Quran. Ini nyata dalam kitab Ali Ibanah karangannya. Rojok kitab karangan Abu Hasan Asy'ari, kitab Ibanah,
menunjukkan bahawa dia terpengaruh di akhirnya dengan mazhab salaf. Dan salah pula terbahagi pula zaman mutakhir kepada Wahabi. Wahabi ini pecahan daripada Salafi. Dan lain-lain di zaman mutakhir. Kalangan salaf ni ada salaf yang macam-macam jenis. Ada yang Wahabi, ada yang lain-lain lagi. Perkembangan ini juga mempengaruhi golongan Khawarij dan Syiah. Khawarij juga berpecah. Syiah berpecah. Sehingga berpecah pula kepada mazhab-mazhab yang lebih banyak. InsyaAllah semua golongan ini akan dibincang secara terperinci dan tafsil. Imam Malik bin Anas rahimahullah menegaskan bahawa jangan bertasahul. Jangan bermudah-mudah menghukum sesat. Keluar daripada Islam dan kesalahan besar yang lain yang boleh dihukum dengan hukuman yang berat, qisas dan hudud pun tak boleh dihukum dengan mudah-mudah. Begitu juga dalam akidah, jangan hukum mudah-mudah. Kafir ke, murtad ke, jangan mudah-mudah. Bahawa sekiranya ada 100 hujah, kata Imam Malik, 99 nyata dia jadi kafir. Dan hanya satu sahaja masih meragukan. Maka janganlah menjatuhkan hukuman. Kerana takut kita hukum secara salah orang yang kerana jahil dan sebagainya. Ada pula para ulama yang sama mazhab akidahnya, tetapi berbeza mazhab fiqhnya. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Mazhab fiqh yang berbeza. Masalah fardu. Semuanya bermazhab salam, akidahnya mazhab salam. Kerana ini generasi awal, kurun yang pertama, kedua, ketiga hijrah. Belum ada lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Dan sebab itu mereka mazhab salam. Jangan kita babi buta mengarah Asy'ariyah lah satu-satunya mazhab dalam Islam ni. Pernah satu kisah interview pilih imam, tanya Imam Nabi Muhammad mazhab apa? Dijawab mazhab Syafi'i. Ini tolok rupanya. Padahal Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Tak sempat dengan Nabi. Takkan Nabi Muhammad ikut mazhab Syafi'i. Oleh kerana ta'assub Syafi'i itu, Nabi Muhammad menurut mazhab Syafi'i. Ini begitulah Asy'ariyah Maturidiyah ni mazhab yang lahir kemudian. Maka ulama-ulama yang terdahulu tak bertemu dengan Asy'ariyah Maturidiyah ni. Antara imam mazhab iaitulah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Semua mazhab salaf. Adapun Imam Nawawi dan Ibnu Katsir yang mazhab Syafi'i dari segi fiqhnya, tetapi salafi dari segi akidahnya. Ini zaman mutaakhir. Dia kemudian berbuatan Asy'ari Maturidi. Fiqhnya mazhab Syafi'i, tetapi akidah mazhab salafi. Berbeza dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang juga bermazhab Syafi'i dari segi fiqhnya, tetapi bermazhab Asy'ariyah dari segi akidahnya. Begitu juga ramai kalangan yang mazhab Hanafi fiqhnya, tetapi Maturidi mazhab akidahnya. Kerana Abul Mansur Maturidi lahir di antara Iraq, di antara Iran dan Afghanistan. Kawasan itu kawasan mazhab Hanafi. Pengaruh mazhab Hanafi. Oleh kerana itulah penduduk di situ banyak mazhab Hanafi, tetapi akidahnya mengikut Abu Mansur al-Maturidi. Disebabkan masa dan tempat yang berbeza dan cabaran pengaruh ilmu yang berlainan. InsyaAllah kita akan mulakan perbincangan dengan memperkenalkan puak yang lahir dari kekhilafan politik, dengan mendahulukan golongan yang sederhana yang tidak membabitkan kerosakan akidah dan boleh diterima sebagai orang-orang Islam dengan menyebut perkara yang menjadi kekhilafan di antara kita dan mereka. Sesungguhnya diperkenalkan golongan yang dikira keluar daripada anggota umat Islam kerana ternyata melampaui dasar-dasar yang melibatkan perkara rukun, akidah, syariat dan akhlak, dan mendedahkan penyelewengan mereka walaupun mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang-orang Islam. Dan semuanya mengaku ahli sunnah juga.
Yang sesat tu mengaku ahli sunnah juga. Yang Syiah kata dia ahli sunnah, Khawarij kata dia ahli sunnah. Bukan saya, kita punya ahli sunnah. Semua mengaku ahli sunnah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyelewengan akidah dan sentiasa mengurniakan hidayahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan tentera selepas Hudaybiyah. Rasulullah SAW juga mengambil langkah-langkah ketenteraan terhadap musuh yang tidak terlibat dengan perjanjian Hudaybiyah sebagai langkah mempertahankan Islam dan bertindak ke atas musuh yang perlu diambil tindakan. Walaupun dari segi konsep hubungan kaum dan antarabangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Sehingga tengah perang pun, kalau orang ajak damai, kita damai. Kerana firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka itu, yakni musuh yang berperang dengan kita, cenderung kepada perdamaian, maka terima perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Kerana risalah dan mesej kita ialah mengislamkan orang, bukan bunuh orang. Dan sebab itu, selagi ada peluang damai, kita dahulukan perdamaian. Inilah dasar yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hubungan kaum dan hubungan antara bangsa dan agama. Namun tidak boleh mendiamkan diri terhadap musuh-musuh yang menceroboh, terhadap mereka yang tidak menghormati perdamaian. Mesti diambil langkah sehingga berperang dengan mereka yang tidak terima perdamaian itu. Maka Nabi tak berhenti dalam operasi ketenteraan walaupun di masa perjanjian Hudaybiyah. Kerana perjanjian Hudaybiyah ini dengan Quraisy di Mekah saja. Di sana masih banyak kabilah-kabilah yang menggunakan senjata untuk merampau, untuk menyamun, untuk membunuh orang yang menganut Islam. Maka Nabi SAW tidak diam, mengerahkan para sahabat menghadapi musuh-musuh itu. Di antaranya peristiwa peperangan Ghabah atau peperangan Qirt. Peperangan ini merupakan tindakan ke atas kumpulan perampok dari kalangan Bani Fuzarah yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Fuzari. Mereka merampas unta betina kepunyaan Rasulullah SAW yang sedang meragut rumput di satu tempat bernama Al-Ghabah dan membunuh lelaki dari kabilah Ghifar, bukan Ghafar, Ghifar, dan menawan seorang perempuan yang kebetulannya berada di situ dengan meletakkan perempuan itu di atas unta yang dirampas. Peristiwa ini berlaku 3 hari sebelum peperangan Khaybar, yang akan dibaca kisahnya insya-Allah. Inilah menurut riwayat yang sahih dari Muslim, Imam Muslim. Walaupun kebanyakan ahli sirah menyatakan ianya berlaku sebelum Hudaybiyah. Imam Muslim mengatakan selepas Hudaybiyah. Kebetulan peristiwa itu dilihat oleh seorang sahabat, iaitu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bersama hamba kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Terserempak dengan perampok-perampok ini. Apabila melihat rombongan perampok bersama-sama kuda-kuda mereka dan telah melakukan kerja yang jahat itu, terus dia menaiki Bukit Sanak. Bukit Sanak. Bukit Sanak ini ialah bukit yang berada di bandar Madinah pada hari ini. Sekarang ini sudah masuk kawasan bandar. Dulu pinggir bandar. Jabal Sanak, Bukit Sanak. Bukan Sinak, Sanak. Dan melaungkan kepada penduduk Madinah, memberitahu adanya musuh.
Kemudian dia menyuruh budak hamba itu memberitahu Abu Talha dan terus mengejar musuh dengan beraninya, dengan melontar panah ke arah mereka. Dan berkata, akulah anak Aqwa. Anak Aqwa ni ayah dia lah, seorang yang berani. Hari ini ialah hari membuktikan keberanian. Apabila musuh datang ke arahnya, dia bersembunyi. Apabila musuh bergerak, dia mengejar dan menyerangnya dari belakang, sambil menimbun batu-batu untuk menjadi tanda kepada bala tentera Islam yang akan datang membantunya. Dia bijak, cerdik. Dalam perjalanan itu, dia guna batu, longgok batu sebagai tanda perjalanan. Dia kejar musuh. Kerana padang pasir ini pohon kayu tak banyak. Oleh tempat kita patahkan ganting kayu sebagai tanda. Ini dia kumpulkan batu-batu. Dia longgok batu sebagai tanda di mana dia kejar musuh itu. Rasulullah SAW dengar panggilan Ibnul Aqwa dan terus mengerahkan para sahabatnya supaya bertindak. Dan menugaskan Ibnu Maktum tinggal di Madinah, iaitu seorang sahabat yang buta, yang terkenal turun Abasa wa Tawalla, ditugaskan menjadi pemimpin di Madinah. Dan baginda terus keluar memburu musuh bersama bala tentera Islam. Seorang sahabat dari kalangan Bani Zuraiq, bukan Zuraiq, bernama Abu Ayyash, dengan A bukan dengan I, menyertai pasukan itu bersama beberapa orang anak buahnya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Ayyash, alangkah baiknya kalau engkau serahkan kudamu ini kepada orang yang lebih handal menunggangnya. Abu Ayyash menjawab, sayalah orang yang paling handal. Apabila ia menunggang lebih 50 hasta, tiba-tiba dia terjatuh. Rasulullah pandai melihat, pandai tak pandai menunggang kuda. Minta dia serah kuda daripada orang lain yang lebih pandai. Dia kata tak, dia pandai. Tiba-tiba jatuh naik kuda. Lalu kuda itu diserahkan kepada orang lain dan bala tentera Islam bertolak untuk memburu musuh. Kuda, kenderaan yang paling laju pada masa itu. Serahkan orang yang pandai menunggang daripada yang tak pandai menunggang supaya lebih cepat. Salamah bin Al-Aqwa terus memburu musuh sehingga sampai di suatu kawasan yang sempit di keliling bukit. Dia naik ke puncaknya dan menyerang musuh. Tiba-tiba 4 orang musuh datang untuk menyerangnya dengan mendaki bukit. Apabila musuh itu menghampiri Salamah, bertiak pada mereka, kamu kenalkah siapa aku? Akulah Salamah bin Al-Aqwa. Aku mesti dapat menewaskan setiap orang yang akan kutentang. Kalau kamu datang menyerang, aku dapat mengalah setiap orang dari kalangan kamu. Dia ini seorang pemanah yang handal. Di saat itu, rombongan bala tentera pun tiba. Yang pertama-tamanya datang 3 pahlawan berkuda, diadui oleh Akram, kemudian Abu Talha dan kemudiannya Al-Miqdad. Tiba-tiba Akram gugur syahid, dibunuh oleh ketua musuh, iaitu Abdul Rahman Al-Fuzari. Tetapi Abu Talha terus menerpa ke arah musuh itu dan berjaya membunuhnya. Dan seterusnya Rasulullah SAW tiba bersama para sahabat yang lain, kemudian semua musuh berjaya ditewaskan. Mereka yang memainkan peranan besar dalam peperangan ini ialah Abu Qatadah dan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhuma, yang diberi pujian oleh Rasulullah SAW. Mereka berada di situ selama sehari semalam. Mereka berkemah di situ selama sehari semalam. Kemudian mereka pulang ke Madinah dengan membawa perempuan tawanan yang berjaya dibebaskan yang menunggang untuk Rasulullah SAW. Diberitahu kepadanya bahawa yang ditunggang itu ialah unta kepunyaan Rasulullah SAW.
Setelah sampai pemuda itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya bernazar kerana Allah bahawa saya mahu menyembelih unta ini kalau saya dibebaskan." Dah dia naik unta Nabi, dia bernazar nak sembelih unta Nabi pula. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Alangkah tidak baiknya apa yang kamu sembelih ini sesudah aku benarkanmu menunggangnya dan Allah menyelamatkanmu, kemudian kamu hendak menyembelihnya pula. Tidak boleh bernazar dalam perkara maksiat dan dalam perkara yang tidak menjadi milikmu. Unta ini ialah untaku. Silalah pulang kepada keluargamu dengan mendapat berkat dari Allah kepada Allah." Keluar satu hukum di sini. Hukumnya kita tak boleh bernazar dengan harta orang lain. Mesti bernazar dengan harta kita sendiri. Daripada peristiwa ini menunjukkan bahawa seseorang itu boleh berbangga dan bermegah dengan dirinya untuk mengerunkan musuh dan tidak boleh bernazar pada barang yang tidak menjadi miliknya. Ini dua hukum. Yang pertama ialah Salamah bin Aqwa, yang bermegah dengan keturunan dia, keturunan pahlawan. Maknanya tak jadi salah kita berbangga keturunan kita sebagai pahlawan untuk menentang musuh dan menggerunkan musuh, tak jadi salah. Kerana takabur di hadap musuh yang menentang Islam, itu tak jadi salah. Itu hukumnya. Yang kedua, tak boleh bernazar dengan harta orang lain. Kita bernazar dengan harta kita. Itu dua perkara yang menjadi hukum yang terbit daripada kisah ini. Wallahu a'lam.